Saya nak kongsi satu persoalan yang beberapa minggu yang lalu ada beberapa sahabat yang tanya saya berkenaan dengan status hadis berkenaan dengan daun sana, daun as-sana. Sahih ke tidak? Diviralkan bahawa daun ini boleh menjadi obat segala penyakit. Ya ke tak? Hadis-hadis berkenaan dengannya sahih ke tak? Okey, cantik. Kita kongsi sikit pada malam ini. Di mana hadis-hadis berkenaan dengan daun as-sana ini banyak riwayatnya. Dan berkenaan dengan kelebihan dan yang dinyatakan oleh Nabi, yang datang daripada Nabi ini disebut di dalam hadis-hadis yang status dia sahih, boleh dipegang. Antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Ulama-ulama dahulu, ulama kemudian antaranya Syekh Nasruddin Albani, salah seorang ulama hadis zaman moden ini, meninggal. Dia kata hadis-hadis ini sahih statusnya, sabit datang dari Nabi SAW. Antaranya pernah satu hari Nabi tengok seorang sahabiah dia tumbuk daun. Nabi kata, tumbuk apa? Lalu sahabiah ni sebut nama daun yang ditumbuk ni untuk cuci usus, bersih perut. Nabi SAW kata, jangan minum daun itu, jangan makan. Makanlah daun as-sana, minumlah air as-sana. So minum daun, makan daun as-sana. Kerana Nabi SAW kata kalau mati itu ada obat. Mati ni kalau ada obat, daun inilah obatnya kata Nabi. Tapi mati ni tak ada obat. Siapa-siapa pun akan mati. Tak ada obat. Tapi kalau ada, Nabi kata, inilah obatnya. Kerana dia boleh menyucikan usus. Daun yang Nabi larang sahabat tadi makan tu, para ulama hadis yang menerangkan, dia kata daun itu dia punya, boleh cuci usus juga, tetapi dia punya dos dia kuat. Mungkin boleh membahaya pada kita. Daun sana ni, dia lembut sedikit. Dia boleh mencuci usus kita. Disebut di dalam hadis yang lain, punca penyakit ni Nabi kata, mari daripada perut. Jadi kalau perut ni bersih, molek, insya-Allah sihatlah. Okay. Orang sakit gout umpamanya, kalau orang doktor suluh, usus dalam tu hitam. Okay. Kadang-kadang lekat benda-benda hitam, lemuk, penuh dan seumpamanya. Suluh usus tu boleh tengok dah penyakit bagi ahli perubatan. Jadi Nabi kata di antara nak bersih usus ni boleh guna daun as-sana ini. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, alaikum bis-sana was-sanud fa innahu law kana syai'un yanfa'u minal maut kana as-sana. Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan sana dan sanu. Kerana jika sekiranya ada sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada mati, boleh jadi obat pada mati, inilah dia, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, alaikum, hadis riwayat Tirmizi, alaikum bis-sana was-sanud fa inna fihima shifaa'un min kulli da'in illa sam. Hendaklah kamu sentiasa dengan sana dan as-sanud, kerana pada keduanya shifaa'un min kulli da', obat bagi segala penyakit, illa sam, kecuali mati. Kecuali mati. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Jadi dalam hadis yang terakhir saya baca tadi, Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa dengan as-sana. Sana ni sejenis daun. Dan hendaklah kamu sentiasa dengan as-sanud. As-sanud ini berlaku kekhilafan di kalangan para ulama. Lupa saya dah bawa. Nanti
Benda apa sana ni? Ustaz cerita ni benda lagu mana? Ini daun ni. Boleh ambil. Kita tengok pusing. Dia sabar. Boleh tengok. Sekejap sekejap. Tunjuk. Daun ini biasanya di negara Arab banyaklah. Di India, di beberapa negara ditanam hari ini. Pak kita tak ada lah. Jadi daun sana ini, orang Arab sendiri pun, dia tumbuh atas bukit nak cari payah juga. Macam tukar ali ya. Macam tukar ali Pak kita banyak nak beli kedai kok. Tumbuh atas payah nak cari. Hari ini tanam jadi bahan perubatan. Saya baca dalam kitab Encyclopedia Science dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengarang itu sebut hari ini di Eropah, di Amerika pun dalam orang semelik, orang apa dia masuk dalam sana ni. Di dalam obat moden. Mereka pun kaji hadis-hadis Nabi SAW. Kita orang Islam je tak ambil. Jadi Nabi kata, "Hendaklah kamu sentiasa bersama dengan as-sana, daun sana ini. Dan as-sanu, sana yang saya bagi tengok. Yang keduanya as-sanu, Nabi kata. Benda apa as-sanu ini? Sanu ini khilaf di kalangan para ulama daripada dulu lagi. Tak nak selesai, dekat dengan 10 pandangan para ulama. Antara yang masyhur di kalangan para ulama as-sanu ini ialah madu. Madu. Inilah pandangan majoriti para ulama. Sebab itu pengamal-pengamal perubatan daripada dulu lagi, daun sana ni dia suruh bubuh dalam air panas, tapi ubuh madu. As-sanu ini madu. Madu ni memang obat. Quran pun sebut dalam Al-Quran, fihi syifa'un linnas. Pada madu ini menjadi obat pada manusia. Tak alif dikai dah. Hadis as-sanu ini juga, majoriti para ulama hadis mengatakan dia adalah madu. Memang obat lah. Tapi ada juga orang tak makan, kata kita tak boleh makan madu. Makanlah, dia obat. Tapi jangan berlebihan lah. Obat pun main 10 botol sehari minum. Boleh bahaya juga kita. Minum berpada-pada, jangan melampau lah. Daun ni pun begitu juga. Kalau minum tu, ceret-beret sangat ke, buat nipis sikit. Ataupun lepas 3 hari minum, rehat sekejap, seminggu minum lagi. Buat nipis sikit. Okey. Bersih. Supaya bersih usul, maka sihatlah kita insya-Allah. Para ulama kata, kenapa ni Nabi kata syifa'un min kulida, obat segala penyakit. Sebab penyakit ni mari daripada usul. Punca makanan dan sebagainya. Kalau usul kita bersih, orang usul bersih ni kalau suluh, nampak dia punya orak-orak di usus itu. Saraf-saraf usus tu dapat lihat. Okay. Maka dia mudah menyerap vitamin, zat oleh tubuh dan sebagainya. Maka sebab itulah dikatakan oleh Nabi menjadi obat segala penyakit. Satu lagi yang Nabi kata obat segala penyakit ini juga ialah habbatus sauda, biji-bijian hitam. Biji-bijian hitam. Nabi kata, inna habbatus sauda syifa'un min kulli da. Habbatus sauda ni obat segala penyakit juga. Para ulama yang mengkajinya, antaranya seorang guru saya namanya Dr. Ratib Nablusi. Saya biasa hadir kuliah tafsir dia di masa saya belajar dulu. Penuh masjid, melimpah 40 orang. Tafsir dia banyak menjurus ke arah sains. Dia menyebut dalam 30 tahun yang lalu saya dengar. Beliau mengatakan kajian moden disebut. Kajian di Eropah, di Amerika, universiti-universiti, pakar-pakar yang mengkajinya. Ada kandungan bahan-bahan di dalam habbatus sauda ini. Antara bahan itu, dia sebut, tapi saya lupa dah nama dia. Bahan yang ada dalam habbatus sauda ini boleh menguatkan antibody kita. Apabila antibody kuat, maka dengan sendiri kita boleh menentang segala penyakit. Itu antara hikmah yang disebut oleh Nabi 1400 tahun dulu. Walaupun Nabi tak sebutlah kandungan bahan di dalamnya, tetapi Nabi sebut dia menjadi obat kepada manusia. Kalau orang yang beriman, kita minum ni kerana nak ikut Nabi, boleh pahala dah. Kita makan habbatus sauda ni, makan madu ni, kerana Quran kata obat, Nabi suruh makan, boleh pahala dah. Sembuh ni Allah yang bagi. Walaupun Tuhan kata obat, madu, setengah orang makan
bertahun-tahun, berpuluh-puluh botol. Penyakit dia ada tu tak sembuh-sembuh pun ada. Nah, sebab penyembuh yang sebenar siapa? Allah. Kalau dia tak bagi sembuh lagi, tak sampai masa lagi, macam mana? Tak. Okay. Dia yang bagi. Makan obat harga 30,000 pun tak sembuh. Ada seorang kawan. Penyakit kanser. Doktor kata ada kanser ni obatnya di Rusia ada, di Amerika ada. Tapi molek dia kata Rusia lah. 30,000. 30 sutir je. 1,000 sutir. Masuk sutir sehari. Kemo. Beli 70,000. Bukan 30,000 lah, 70,000. 30 sutir. 70,000. Betulan dia lembu banyak bela. Jual lembu. Beli. Kemo habis 30 hari, 70,000, 30 sutir. Tak mana lepas tu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat pembedahan jantung 60,000, 100,000 lebih. Pada 2 minggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya disuruh berusaha dan berikhtiar, berobat. Yang menyembuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita berobat tu boleh pahala dah. Sembuh, kita serah pada Allah. Tengok dah ni dah. Jumpa mana-mana orang jual tu kira jelah. Saya kebetulan pun ada jual juga tu. Saya boleh bawa tu. Di kedai, saya ada di kedai bulu. Jadi pada malam ini, saya bagi hadiah lah. Kepada jamaah yang hadir ni boleh ambil satu seorang. Dekat tiang tu. Belakang tu. Ada dalam Tupperware tu. Ambil satu seorang. Selepas semayang nanti. Nak ambil selalu pun suruh semayang boleh. Balik, ubur dalam air panas, tudung dalam 5 minit, tapi minum. Nak rebuh pun tak apa. Kalau dalam gelas, besar lagi pada ni sudut teh tu pun banyak dah. Sesudu besar tu, kalau 2 sudu boleh seperiuk 3 liter air. Minum. Baki dia, ubur dalam peti. Boleh campur madu. Boleh campur susu kambing, boleh campur teh, milo, apa-apa campur lah. Minum. Moga-moga jadi sihat. Dah Nabi goyak dah, percaya je lah. Nuk minu bihi, beriman je. Amal je. Okay, boleh ambil satu seorang insyaAllah hadiah. Balik terang.